Daripada malam ini, kuliah yang dimana membicarakan tentang kitab yang dinamakan Kitab Al-Hikam. Kitab ini merupakan kitab yang sudah tidak asing lagi kepada masyarakat Islam di Nusantara, dan kitab ini adalah merupakan sebahagian daripada pelajaran tasawuf. Sememangnya pelajaran tasawuf itu adalah merupakan pelajaran fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim, kerana di dalam agama Islam kita wajib mempelajari 3 pelajaran. Pelajaran yang bersangkut paut dengan akidah atau tauhid, dan pelajaran bersangkut paut dengan fikih, dan pelajaran yang bersangkut paut dengan tasawuf. Adapun pelajaran akidah tauhid ialah untuk kita mengenal kebesaran Allah Ta'ala, mengetahui Tuhan yang kita sembah, dan demikianlah juga mengenal akan Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, dan malaikat-malaikatnya seperti mana dalam rukun iman. Manakala dalam pelajaran fikih, kita mengetahui syariat Islam. Seumpama kita mengatakan, iaitu pelajaran bab salat, puasa, zakat, haji, semua rukun-rukun Islam, dan yang bersangkut paut dengan kehidupan kita, jual beli, nikah kahwin dan sebagainya. Dan demikian juga dalam pelajaran tasawuf, ialah pelajaran untuk menyucikan hati, membersihkan jiwa rohani kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, maupun dengan akhlak yang mulia, sifat yang terpuji, mengikut sunnah baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beserta pula dengan hati yang ikhlas, hati yang jujur, jauh daripada sifat riya, ujub dan sum'ah dan sebagainya. Ketiga-tiga pelajaran ini bersangkut paut, tidak dapat dipisahkan. Kalau terpisah salah satu daripadanya, tidak sempurnalah iman seseorang itu. Pernah satu masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid, maka didatangi oleh seorang lelaki yang berjubah putih, berserban putih, yang tak dikenali, duduk berdepan berlutut dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun bertanya kepada Nabi kita mengenai apa itu iman, dan Nabi pun menjawab tentang rukun iman yang 6 perkara, dan apa itu Islam. Dan Nabi pun menjawab Islam itu 5 perkara, dan apa itu ihsan. Maka ihsan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seperti mana engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka pasti Allah melihat engkau. Maka itulah 3 perkara yang ditanyakan oleh Jibril. Dan setelah Jibril pun meninggalkan tempat tersebut, maka Nabi bertanya pada sahabat-sahabat, tahukah kamu siapa itu? Para sahabat kata, Allah dan Rasulnya tahu. Maka jawab Nabi, itulah Jibril, ia datang untuk mengajar agama kamu. Jadi agama kita Islam, dia terdiri pada 3 sendi. Sendi iman, dan sendi syariat, dan juga sendi hakikat. Iaitulah iman itu pelajaran tauhid, fikih dan tasawuf. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebenarnya seseorang yang telah mempelajari tauhid, mengenal akan sifat Allah yang 20, yang wajib, yang mustahil dan seterusnya, dan orang yang sudah mempelajari daripada pelajaran fikih tentang rukun salat dan sah batalnya, yang sunatnya, yang wajibnya, tetapi kuliah yang dimana membicarakan tentang kitab yang dinamakan Kitab Al-Hikam. Kitab ini merupakan kitab yang sudah tidak asing lagi kepada masyarakat Islam di Nusantara, dan kitab ini adalah merupakan sebahagian daripada pelajaran tasawuf. Sememangnya pelajaran tasawuf itu adalah merupakan pelajaran fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Kerana di dalam agama Islam kita wajib mempelajari 3 pelajaran. Pelajaran yang bersangkut paut dengan akidah atau tauhid, dan pelajaran bersangkut paut dengan fikih, dan pelajaran yang bersangkut paut dengan tasawuf. Adapun pelajaran akidah tauhid ialah untuk kita mengenal kebesaran Allah Ta'ala, mengetahui Tuhan yang kita sembah, dan demikianlah juga mengenal akan Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, dan malaikat-malaikatnya seperti mana dalam rukun iman. Manakala dalam pelajaran fikih,
kita mengetahui syariat Islam. Seumpama kita mengatakan iaitu pelajaran bab salat, puasa, zakat, haji, semua rukun-rukun Islam dan yang bersangkut paut dengan kehidupan kita, jual beli, nikah kahwin dan sebagainya. Dan demikian juga dalam pelajaran tasawuf ialah pelajaran untuk menyucikan hati, membersihkan jiwa rohani kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala maupun dengan akhlak yang mulia, sifat yang terpuji, mengikut sunnah baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta pula dengan hati yang ikhlas, hati yang jujur, jauh daripada sifat riya, ujub dan sum'ah dan sebagainya. Ketiga-tiga pelajaran ini bersangkut paut, tidak dapat dipisahkan. Kalau terpisah salah satu daripadanya, tidak sempurnalah iman seseorang itu. Pernah satu masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masjid, maka didatangi oleh seorang lelaki yang berjubah putih, berserban putih yang tak dikenali, duduk berdepan berlutut dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia pun bertanya kepada Nabi kita mengenai apa tu iman, dan Nabi pun menjawab tentang rukun iman yang 6 perkara, dan apa tu Islam, dan Nabi pun menjawab Islam itu 5 perkara, dan apa tu ihsan. Maka ihsan itulah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seperti mana engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka pasti Allah melihat engkau. Maka itulah 3 perkara yang ditanyakan oleh Jibril. Dan setelah Jibril pun meninggalkan tempat tersebut, maka Nabi bertanya pada sahabat-sahabat, tahukah kamu siapa itu? Para sahabat kata, Allah dan Rasulnya tahu. Maka jawab Nabi, itulah Jibril, dia datang untuk mengajar agama kamu. Jadi agama kita Islam, dia terdiri pada 3 sendi, sendi iman dan sendi syariat dan juga sendi hakikat. Iaitulah iman itu pelajaran tauhid, fikih dan tasawuf. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebenarnya seseorang yang telah mempelajari tauhid, mengenal akan sifat Allah yang 20, yang wajib, yang mustahil dan seterusnya, dan orang yang sudah mempelajari daripada pelajaran fikih tentang rukun solat dan sah batalnya, yang sunatnya, yang wajibnya. Tetapi kalau dia tidak memahami akan pelajaran tasawuf, maka ilmu yang ada pada dia itu akan menjadi racun kepadanya. Macam mana menjadi racun? Apabila dia rasa diri dia megah dengan kerana dia dah pandai dengan pelajaran ilmu sifat 20, dan apabila dia masuk masjid, dia tengok orang ni sembahyang tak betul, dia ni sembahyang tak betul. Pasal dia dah belajar fikih, dah belajar bab menghalusi solat, maka dia rasa diri dia yang paling baik. Dia rasa diri dia yang paling sempurna. Dan dengan itu, sifat tersebut yang kita namakan ujub atau takabur merosakkan amal ibadatnya. Kenapa? Kerana perasaan jiwa dia tu merasa dia yang lebih baik daripada orang lain dan memandang rendah kepada orang yang lain. Maka ini adalah kenapa? Kerana hati itu tak dibersihkan dan hati itu tak disucikan. Bagaimana nak disucikan hati itu, nak dibersihkan dia? Itulah dia pelajaran tasawuf. Jadi pelajaran tasawuf ini bukanlah pelajaran yang kita katakan tinggi, yang tak boleh kita pelajari, tapi dia adalah pelajaran yang wajib dia pelajari. Sebab amal ibadat kita semua tidak akan diterima Allah kalau hati kita itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, pelajaran tasawuf itu ada beberapa peringkat. Ada peringkat yang di mana dia membicarakan tentang adab-adab, adab kita berpakaian, adab kita tidur, adab kita bergaul, adab kita berjual beli, semuanya bersangkut paut dengan adab. Memang itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada juga tasawuf itu yang lebih lagi halus. Dia membersihkan hati kita daripada sekalian syirik-syirik dan sekalian sifat yang membawa kemurkaan Allah SWT yang mungkin kita tidak sedari. Dan itulah dia tasawuf yang seperti itu, yang merangkumi, menghalusi dalam bahagian tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Dan itulah yang telah dikurniakan Allah SWT kepada kekasih-kekasihnya
untuk menyampaikan kepada kita supaya dapat kita memahami apa yang dituntut oleh Allah SWT kepada seseorang hamba.